5. Assalamualaikum. Dengar tak? Kayaknya pun tak dengar. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi, good morning. Jumpa saya kali ni dalam FB Live. This is the first time at FB Live. Okay, apa khabar? Saya harap semua-semuanya okay. Jangan bosan-bosan duduk kat rumah. Anggaplah ini satu hikmah pada kita semua. Duduk di rumah bersama family sebab kita ni sebagai agent insurance sentiasa busy. Betul tak? Okay. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Nurhayati binti Ramli. Saya dah 17 tahun bergelumang dengan dunia insurance. Okay, kenapa saya lama dalam bidang ni? Sebab to tell you the truth, I memang dah jatuh cinta dengan bidang insurance. Saya tak merasakan bidang insurance ini satu pekerjaan, tetapi merupakan satu tanggungjawab yang kita pikul, yang kita perlu sampaikan kepada orang keliling kita, terutamanya orang-orang yang rapat dengan kita. Orang-orang yang rapat, kawan-kawan kita yang rapat, kenalan-kenalan kita dan barulah kenalan atas kenalan. Okay, saya rasa pekerjaan sebagai seorang ejen insurance ni adalah satu pekerjaan yang ikhlas, yang suci dan kita tak perlu rasa malu menggelarkan diri kita sebagai ejen insurance. Okay. Bila kita ikhlas dengan sesuatu pekerjaan, contohnya bila kita ikhlas dalam buat sebagai ejen insurance ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan kerja kita. So, selama 17 tahun ni saya telah 16 kali MDRT dengan 2 kali court of table. Okay. COVID-19 ni, waktu kekangan ni kita bosan kan? In a way, bosan kita ni sebab kita tak dapat jumpa klien. Kita nak buat call sebab hari-hari kerja kita ni kita buat call, aktiviti kita kerja buat call dan kita jumpa klien, barulah kita ada sales, kita boleh close case. Tapi bila kita di rumah, I akan duduk fikir apakah esok saya nak buat, kerja apakah saya akan buat next, you know. So, saya dapatlah ilham, idea ini idea dan saya telah praktiskan selama beberapa hari berada di dalam rumah ni. Saya daripada pergi beli grocery sorang-sorang, masak, makan, tidur, makan. So, saya ada aktiviti lain di mana saya rasa saya nak share dengan you all so that kita sama-sama buat dan insya-Allah kalau kita betul-betul fokus, mungkin kita ada rezeki selepas kekangan ataupun semasa dalam kekangan. Okey. Seperti biasa, saya bangun pagi awal, saya akan sembahyang subuh, kemudian saya akan membaca. Inilah masa saya untuk membaca bila semua diorang ni kadang-kadang rasa macam bulan puasa juga. Bulan puasa kan kadang kita ni tidur, lepas kita akan tidur, lepas makan sahur kita tidur dan bangun lambat. So saya selepas subuh tu saya rasa aman sangat untuk saya membaca sebab everybody senyap, sunyi sepi, anak-anak pun tak bising. Jadi saya ada masa selama 1 jam untuk saya membaca. So dalam masa begini, apa yang saya baca kebanyakannya adalah buku-buku motivasi. Buku-buku motivasi yang boleh menaikkan balik semangat saya supaya saya tak sentiasa down dalam keadaan seperti ni. Okay? Tapi ingat ya, kita sebagai insurance agent, kita kena sentiasa bersifat positif. Jadi bila kita bersifat positif, apa-apa sahaja waktu halangan ke, waktu apa-apa saja yang datang pada kita, kita boleh handle it dengan masa easily lah, kita boleh handle. Okay. Saya nak bagi tahu pada saya waktu kekangan ni, pada saya macam sama saja sebab 3 tahun kebelakangan ni saya ni hidup macam kekangan juga. So husband tak berapa sihat dan saya pulang alik ke hospital, you know. Tetapi saya tetap achieve saya punya MDRT selama 2 tahun tu. So tahun ketiga ni
mencabar juga, tapi pada saya kita tak perlu rasa ianya satu cabaran kerana kalau kita bersifat positif, insyaAllah kita akan kita akan sentiasa kejar untuk MDRT kita. Okay, apa yang saya fikir dan saya nak you all buat macam saya. Okay, first saya ada 5 cara. Satu cara, kita kacau klien kita. Macam mana kita kacau? Okay, saya akan make sure satu hari 10 klien saya akan kacau. Saya text dia, sebelum saya text saya tanya, apa khabar, boleh saya call tak? Kalau dia kata, macam dia senyap je, dia saya WhatsApp. Kalau dia kata boleh, then I call. Sebila call, saya akan tanya dia, apa khabar, saya tanya perkabaran dia, apa you rasa, bertanyakan khabar lah pasal klien dan pasal keluarga dia, apa yang dia rasa mengenai COVID-19, dan apakah masalah-masalah dia waktu kekangan ni. Itu adalah cara saya untuk merapatkan silaturahim saya dengan klien saya. Okay, selain tu saya hantarlah gambar-gambar, apa-apa saja news. Tapi bukan news yang tak elok You kena tengok dulu. Kalau you rasa news tu tipu, you jangan hantar. Itu memalukan diri sendiri. Nanti dia hantar balik, Yati ni tipu lah. Ini fake lah. Alamak, malu. Betul tak? Okay, itu satu. Saya kacau klien saya dengan cara WhatsApp ataupun call. Dan bila saya pun ada klien yang mempunyai company sendiri, okay? So saya akan tanya bagaimana business you effect tak dalam waktu-waktu begini? Okay, so kita bukan nak busybody, tapi kita nak ambil tahu. Kadang-kadang you kena choose your clients. Sometimes ada klien tu yang nak dengar, nak bercerita dengan kita. You boleh tahu daripada mula-mula you kenal dia, dan bila kita close case dengan dia, you akan kenal dia orang yang macam mana. Jadi bila you rasa dia boleh mendengar, kita ni as an ear for them, dia boleh bercerita dan kita tanya. Kalau you rasa dia orang yang very tak suka bercerita, then you don't ask. Okay, so you kena pilih klien you juga untuk tanya-tanya benda-benda yang sensitif lah ni. Pada saya, it's a bit sensitif jugalah bila company dia akan cakap, oh company saya dah jatuh lah, ni lah, tak ada duit lah, tak ada apa, dan kena kita juga. Dan tak boleh collect premium. Betul tak? Okay. Nombor dua, saya akan buka portal. Saya akan check. Saya akan buat listing untuk existing klien saya. Masa ni, okay, sebelum tu saya nak cakap, saya habiskan dulu kerja saya. Daripada pagi tu, saya dah masak, dah settle everything, dah settlekan suami saya, dah anak-anak semua dah okey, dah siap semua. Saya pastikan pukul 3 petang, saya dah start buat kerja saya. Itulah masa dia. 3 petang aja saya dah start kacau klien saya. Okay, nombor 2, dah habis kacau klien saya akan buka portal. Saya akan buat client listing. Okay, client listing tu maknanya saya akan check satu persatu klien saya. Especially klien yang mempunyai polisi yang lebih dari satu, saya akan buat dalam kertas, saya akan buat draft macam ni. Saya akan tulis nama, policy number, sum assured, and then dia punya riders. Okay, nampak tak? Okay, saya akan tulis macam ni. And then saya akan roughly berapa nama dia, berapa policy number and everything. Saya tengok apa yang dia kurang dekat sini. So ini kita panggil policy review. So this is the time, actually is the right time for us to sit down and review all the policy client yang kita ada. Okay, so selepas kita buat policy review tu, nanti kita tahulah, dan kita tick lah, okay, ini I kena follow up. Ini I tak perlu follow up, tapi I bolehlah masukkan sikit-sikit apa yang dia tak ada. Okay. And then, so policy review tu penting sebab insyaAllah selepas waktu kekangan ni, kita boleh pergi jumpa, revisit our client. Because lama tak jumpa, kita bawa something, kita cakap, and then kita borak-borak dengan dia, and then kita cakap pasal apa yang dia tak cukup, the insurance yang dia tak cukup, yang dia perlu tambahkan. Okay, dan saya akan bagi tahu insurans ni bukan untuk kita matikan, especially dalam keadaan-keadaan macam ni. Ini adalah masa untuk kita tengok polisi kita sama ada cukup ataupun tidak cukup.
Okay, policy review ni pun bila kita tengok, bila kita dapat, kita tahu yang this person, this client kita kena follow up, then this client ni kita text lah. Dalam waktu kekangan ni kita text je. Kita tanya apa khabar, you okay tak? Okay, so I dah check, you don't worry. Policy you semua tip-top. Cuma nanti bila kekangan dah tak ada, I akan datang jumpa you. I nak check, I nak bagi tahu you yang there is something about your policy yang kita kena perbetulkan balik. Kita kena tambah ke, ya? Okay. Okay, kemudian, in that portal also, apa kita boleh buat? Kita boleh cari policy yang dah terminate and dah lapse. Okay. Okay, apa yang kita faham, klien yang dah ambil polisi dengan kita tetapi lapse dan terminate, this is because masalah peribadi ataupun masalah kewangan mereka. Okay, so this time, masa ni adalah masa yang terbaik sangat untuk you call them, you text them, you tanya dia baik-baik, apa khabar, you rasa sekarang you dah ada polisi. I just nak, you just tanya dia, nak remind you saja yang you punya polisi dengan kita dah lapse. In fact, you dah terminate because you ada problem. So now in COVID-19 ni macam saya risau juga dengan you. So boleh tak I nak tanya you whether you dah ada polisi baru? Kalau you dah ada, Alhamdulillah. Kalau you tak ada, why don't you tengok balik tengok balik apa yang you perlu ambil. Sebab waktu-waktu begini, insurans amatlah penting untuk you dan keluarga you. Okay. Next. Nombor 4. Okay. For client, untuk step yang nombor 4, you ingat tak? Sebelum kekangan, sebelum dan waktu COVID-19 lah, tapi sebelum kekangan ni, kita ada buat phone calls, kita ada text WhatsApp, kita ada try to fix an appointment to see klien kita. Tetapi tak jadi, betul tak? Disebabkan kekangan. Kan? So, apa yang kita perlu buat sekarang? Kita re-text them. Kita call diorang balik atau kita text them. Jangan call. Kadang-kadang macam kalau kita call macam tak apa sangat lah. Tapi I advise you to text them dulu. Kita WhatsApp diorang. Kita WhatsApp, kita tanya dia, you remember me? I pernah call you dulu. And then we are supposed to meet, but sorry to say that kita tak boleh jumpa because of kekangan. So, I kat sini, I nak update you balik pasal insurance. So, you update lah. You update dia. But don't break the PR. I mean, apa yang you dah call before that, you jangan lupakan mereka. Keep on continue text dia. Okay, kalau you rasa takut-takut sangat nak text, you just text macam, okay, contoh macam ni. Sekejap ya. I ada text klien-klien saya yang, bukan klien it's a prospect. Suspect. Suspect kita. Okay, kita boleh text suspect kita begini. Sekejap. Okay, contoh dia. Saya bagi satu teks saya ya. Saya cakap, Assalamualaikum. Saya Nurhayati daripada ni. Saya harap Mr. Prospect, Mr. Suspect dalam keadaan baik. Jangan lupa langkah berjaga-jaga dan elakkan berada di tempat orang ramai. Awak sangat berharga untuk saya dan untuk family dan kami. Semoga Tuhan merahmati awak dan melindungi awak. Itu saja. So awak text dia. So with that kind of sweet text, you rasa dia tak text balik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. You pun take care. Betul tak? Itu dah ada macam satu pembukaan untuk you continue ataupun untuk kita build kita punya relationship dengan our suspect. Yeah? So you tahu kan apa suspect, apa prospect kan? Okay. Then, kemudian bila kita dah everything dah settle, kita dah call sekejap ya. Okay. Bila itu adalah WhatsApp yang saya buat untuk people klien saya yang saya tak dapat jumpa. Saya dah buat appointment tapi saya tak dapat jumpa disebabkan oleh waktu kekangan. Alright. Okay, kemudian berapa? Nombor
5. Okey, untuk nombor 5 ni, saya ada satu idea whereby most of them tak berapa suka dengan idea ni sebab nama dia pun tak best. Nama dia cold calling. Okey, tapi saya dah cuba cold calling ni. Saya buat either saya text ataupun saya call. Okey, cold calling ni kita buat macam ni. Cold calling ni kita bukan buat untuk buat appointment. Okay, kita bukan buat untuk appointment tetapi untuk build relationship. Saya dalam teks saya tu saya hanya nak buat saya nak berkawan dengan dia. Okay, lagi satu saya nak bagi tahu before kita buat cold call ni, saya nak bagi tahu you kenapa saya buat cold calling sebab saya rasa lumrah ini adalah sifat dan lumrah manusia. Bila dalam keadaan negara yang sedang mengalami bencana musibah ni, kita sebagai rakyat atau kita sebagai individu akan muhasabah diri kita sendiri. Okey, kita cuba nak menjadi manusia yang terbaik. Betul tak? Kita nak jadi baik, kita tak nak marah-marah. Okey? You put yourself in that client shoes. You rasa you nak marah tak? You nak jadi orang yang pemarah tak dalam keadaan macam ni? Nak kan? So, I buat macam tu. So, saya tahu, saya cuba saya rasa saya pun macam tu. Saya tak nak marah-marah, saya tak nak gaduh-gaduh. Saya tak tahu tak bila lah saya ni hidup lagi esok lusa ke kan. Kita tak tahu nasib kita. Jadi, saya take this opportunity. Okay, saya jadi seorang yang opportunist. Saya call diorang. Itu saya namakan cold calling, but not for appointment, tapi to build relationship. So, apa yang saya call dia macam mana tau? Okay, saya bagi tahu you saya call. Okay, saya call you. Assalamualaikum puan. Maaf mengganggu. Okay, saya mewakili company saya dan kami sini sedang membuat sedikit survey mengenai cara-cara rakyat kita berhadapan dengan wabak COVID. Actually, call ni sebenarnya untuk existing klien saya, tetapi saya cuba bercakap dengan someone yang bukan klien saya. Jadi, saya dapat nama tuan. So alhamdulillah, bila saya berborak dengan klien tu, alhamdulillah rata-rata bersyukur dan rata-rata kata diorang duduk rumah, and then tak adalah reject phone, tendang tolak ke apa ke, Rata-rata kata bersyukur diorang dah ada insurans. So dalam pada masa yang sama saya pun bercerita lah pasal insurans. Ada insurans ke tak? Do you have any protection, dalam keadaan begini. So 90% mengatakan yang mereka ada insurans. Okay, seperti medical card. So saya akan cakap alhamdulillah. Di sinilah saya akan masukkan diri saya. Saya akan bercerita mengenai pentingnya protection selain daripada medical card. Okay, dan dah habis, dah selepas saya bebel pasal insurans tu, saya pun akhiri dengan cakap terima kasih kerana sudi bercakap dengan saya dan saya berharap perbualan kita ini tidak terhenti di sini sahaja. Semoga kita boleh jadi kawan dan insyaAllah kita boleh jumpa selepas waktu kekangan ni. Dan jangan lupa jika tuan ada masalah apa-apa nak bertanya pasal insurans, tidak kira lah puan ada insurans dari company mana, tidak mengapa. Saya boleh tolong untuk menjawab apa-apa persoalan pasal insurans. Please do not hesitate to call me and stay home and stay safe. Itu yang saya cakap dengan klien saya. Okay. Bukan klien cold calling tu. Alhamdulillah saya dapatlah appointment untuk saya jumpa dia di mana saya kata you jangan lupa saya, nanti lepas kekangan ni saya akan text you lagi, saya akan call dan kita jumpa. So itu adalah cara saya untuk buat cold calling. Okay, kemudian so saya ada berapa tadi? 5 cara saya yang saya nak share dengan you all. 1, kita get back, kacau klien. Okay, saya akan buat call 10 atau saya akan buat call atau WhatsApp pada 10 klien saya. Cukuplah, kadang penat kan nak type kan. 10 sehari. Kalau dah 10 hari dah 100 klien. Betul tak? So dengan 10 klien tu
Saya akan text, saya akan borak, akan tanya khabar. Okay, it's just to build our relationship dengan existing client kita. Nombor 2, saya akan buka portal. This is saya pandang ke hadapan. Maknanya saya dah plan untuk selepas waktu kekangan. Saya dah plan, saya akan saya buka portal, saya check semua all my existing the client listing. Saya check apa yang mereka ada, apa yang mereka tak ada. So, bila ada, saya akan text diorang sekarang dan saya kata saya akan jumpa selepas kekangan. Nombor tiga, saya akan check juga dalam portal all the termination and lapsation cases. So, this lapsation and termination ni juga penting sebab mereka memerlukan insurance. Kalau mereka dah ada, Alhamdulillah. Kalau dah tak ada, then you kena advise diorang suruh ambil. Okay. Nombor 4. Kalau tak dulu kan, nombor 3 ni, kita dah tak pandang, betul tak? Kalau tak ada waktu-waktu begini. Rasa you tengok tak kes-kes ni? Malas kan? You cakap, tak nak lah, dari tak nak apa-apa nak ambil. Betul tak? Tapi sebab secara rasionalnya, orang begini, you dah kenal dia. Dan dia dah beli pun dengan you. You dah build relationship you dengan dia. Kenapa you mesti lupakan dia? Tengok balik all the lapsation tu. Tengok balik. This is all orang yang you dah kenal, yang you boleh jumpa balik. Okay, senang sangat. Orang yang dah lapse ni senang sangat untuk you jumpa you. Tapi, you kena check lah balik how dia punya financial, you know. Dia dah okay ke tak okay. Alright. Okay, so nombor 4, kita jumpa klien yang kita tak dapat jumpa sebelum tu. Okay, sebelum waktu kekangan. Apa kita buat? Kita start to WhatsApp dia, tanya khabar, dan kita build relationship dengan dia so that kita boleh jumpa dia selepas waktu kekangan. And then, last kali nombor 5 adalah call calling. Call calling yang saya bukan nak jumpa. Okay, saya pun tak nak kena virus. Okay, saya tak nak, bukan untuk jumpa, tetapi untuk build relationship through phone calls. Boleh, you don't worry. Call calling ni, macam saya cakap tadi, waktu sebegini, diorang ni muhasabah diri. Diorang ni tak garang. Jangan risau. Okay, jangan takut call calling. Okay, so saya dah habis. So now, untuk kita Q&A. Awak tanya, saya jawab. Boleh? Alright, mata tak nampak. Saya pakai spek dulu. Okay, saya dapat dia satu soalan daripada Taza. Oh, dua-dua orang tanya benda yang sama ya. Kak, boleh ulas sikit tak apa suspek and apa prospek? Okay, apa suspek and apa prospek? Okay adik, suspek tu adalah somebody yang you dah aim, you rasa macam sebelum you kenal dengan seseorang, contohnya nak cakap okay, suspek tu adalah seseorang yang you dah aim, you kata okay, I think this guy need protection, he need an insurance. So before dia jadi you punya prospect, you kena target dia as a suspect. So this suspect, you try to get him the phone number. So, bila dah dapat phone number, everything, then dia become your prospect. Prospect meaning, you dah dapat phone number dia, you call dia. So, that's your prospect. Betul tak? So, macamlah contohnya satu, anak-anak muda nampak Mak O yang cantik ni, wow, dia suspect ni. Ini boleh jadi girlfriend ni. So, what you gonna do with her? Go and fact find her. Betul tak? Cari dia duduk kat mana ni ya? Dia buat apa, dia kerja mana, wah, lawa budak ni, you know. So, after that, dia jadi you prospect. Because you dah dapat phone number dia, then you try to tackle dia lah. Ini antara boyfriend dengan girlfriend. Tetapi, kalau dalam insurance, suspect dengan prospect, it goes well. So, suspect, you dah cari dia and then you dah dapat phone number dia, then it become your prospect. So bila you dah jumpa dia, then kalau dia beli insurance, then become your client. Kalau tak jadi, sorry. Try lagi sekali. Faham tak? Okay, Siti Aisyah tanya, Kak, macam mana Kak handle message dari klien? Especially berkenaan with 3 months policy or cover tak bayaran saingan COVID. Okay. Dek, kalau ada klien tanya,
So kita just bagi apa yang company kita hantar pada kita. Alright? Company kan ada hantar memo, so kita just forward to client. Tapi kalau client tu tak tanya, saya tak bagi. Because for me, kalau dia bayar ke, dia tak bayar ke, sama aja. Cuma kalau dia bayar, it's good for them. Kalau dia tak bayar, maybe dia ada masalah kewangan. Then ada memo yang kita boleh hantar pada mereka. Okay, macam saya pun ada juga klien yang minta, so saya bagi memo pada dia, dan dia tanya, okay, apa saya perlu buat, dan dia just follow je apa yang company bagi, the instruction yang company bagi, then they gonna be okay. So saya rasa tak ada apa-apa masalah yang pasal wave 3 months ni. Cuma masalah kita adalah kita kena bersabarlah, kita tak dapat commission lah 3 bulan tu, betul tak? Okay. Laila, Puan Laila. Okay, Puan, semasa PKP ni, Puan ada close case and apa presentation yang Puan gunakan? Oh, okay. Company saya ada keluarkan memo untuk ejen-ejen semua yang kata kita boleh close case tanpa face to face. So, saya mengambil peluang ini dengan bila saya text kan saya cakap saya text every client, saya text 10, and then the call person tu yang saya tak kenal pun saya text. So saya dapat 2 client yang positif, bukan positif COVID positif, yang mengatakan, Kak, Puan, boleh tak saya nakkan insurance medical dengan protection? So saya bagilah. So masing-masing company ada masing-masing quotation. So what I'm giving now adalah protection yang high protection for them. So Alhamdulillah, masa COVID ni saya ada buat non face to face punya closing 3 cases. So dengan cara WhatsApp sahaja Okay. So semasa ni pun ada close case. So presentation tu adalah samalah. Terpulang pada yours, presentation yang sama apa yang you buat dalam face to face dan non face to face. So what you do, you buat quotation and you email to them, diorang faham, ataupun kita text dia apa dapat, diorang faham dan dia kata okay, then we go. Okay. Puan Hidayah, hi, I'm new agent. How to start and how to get client and how to deal dengan customer who always compare the price with another insurance. Alamak adik. Dek, yang ini kita bukan waktu kengkangan Yang ini adik, new agent ni adik kena belajar banyak lah, baca banyak sikit. Yang ini boleh tak tanya bos? Akak ada masa sikit je lagi ni. So nanti kita belajar lagi. Nanti kita suruh MDRT live, suruh kita buat untuk new agent punya new agent punya study. Okay. So, tapi dik, okay, akak boleh bagi sikit. Kalau you as a new agent, how to start to get your client, you start senang saja. As a new agent, you start with your inner circle dulu. Okay, macam akak cakap tadi, insurance ni bukanlah satu pekerjaan, tetapi ia adalah satu tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita untuk kita educate people, especially orang keliling kita. So, maknanya orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi adik, apa yang adik perlu buat, adik jumpa orang yang keliling adik dulu. Adik-beradik you, mak bapak you, saudara mara you, best friend, they are the person yang memerlukan insurance. Okay, sebab kalau diorang tak beli dulu dan apa-apa terjadi kepada mereka, you akan rasa satu sakit kat dada ni, tahu tak? So you better close them first. So apa yang akak nasihatkan, close them first and then from there, you start to ask referral daripada saudara mara you tu. Okay dek? Faham? Okay. Hafiz Hamzah, macam mana nak follow up prospek yang kita bagi quotation dan macam mana nak ajak dia untuk jumpa? Adik, sekarang akak cerita pasal kengkangan. Apa adik perlu buat sekarang? Bila you dah bagi quotation, dia cakap apa? Kalau dia ada bagi positif, macam dia kata okay, maknanya you ada peluang untuk jumpa dia. So text dia. Okay? You text dia. Tapi kalau you text dia tak balas blue tick, tapi dah baca tapi tak jawab-jawab.
ada masalah kot klien ni. Mungkin dia dah ada. So bila you rasa macam dia dah lama sangat tak balas tapi blue tick, then you cakap, you bagi tahu, okay, macam mana Mr. Prospect, macam mana dengan quotation yang saya bagi tu, adakah okay? Kalau okay, why don't kita jumpa nanti next, ini kita cerita kalau bukan waktu kekangan yang untuk adik Hafiz Hamzah. Okay dik, macam mana nak ajak dia jumpa? Macam mana nak ajak dia jumpa, cakaplah dik, saya nak buat date dengan you, boleh tak? Oops. Okay, itu adik. So now I have one question. Fariza, kalau kita kacau klien 10 kali, buka portal chat dia repeated. Okay. From Mandy Chow. What if customers said, during this crisis, business slow down, financial tight, on hold, the plan? So the plan maknanya apa? Apakah plan kita? Okay. Kan saya cakap, bila waktu kekangan macam ni, memang agak susah untuk kita jumpa orang dan untuk kita close case. Okay, kita jangan push diorang. We are not product pusher. So, kita jangan push dia untuk beli policy. Okay, klien memang dia akan cakap, klien kalau tak ada during crisis pun, kalau dia tak nak pun, dia akan cakap benda yang sama. Saya tidak ada duit, saya tidak ada ni, saya tidak ada tu. Okay, tapi bila you jumpa the right person, bila you the right person, you touch dia punya heart, okay, the right way, duit tak ada pun dia akan beli. Okay, so it is your style, you punya cara, how you advise them, how you educate them about insurance. Okay, we as an insurance planner, insurance agent, we are selling love actually to the client. Okay, we are selling love. We are not selling kuih ke, buku ke, apa tak. We are selling love. When we are selling love, kita kena bagi tahu dekat kat klien tu betapa pentingnya keluarga dia. Takkan dia tak cinta keluarga dia. If anything happen dalam waktu COVID-19 ni, pada you, at least, your family been protect. So, I think that's the best way. Okay, Adriana. Kak Yati, do you agree with me that during this period of MCO, prospect are more to muhasabah diri and very mellow? Yes. Are you? Adriana, do you rasa you mellow tak? You okay tak? You baik tak dengan family you? Marah-marah tak dengan anak-anak you? Okay, I baik. So, we put ourselves in the client shoes. So, atau kita rasakan klien pun macam tu. So macam mana pun Adriana kena think positive. Okay, Adriana kena think positive. Because kalau Adriana keep on saying, Allah, nanti klien tak nak call, Allah, nanti klien tu marah saya, then you won't go anywhere, Adriana. You have to try. Okay, kena try and think positive. Dan akak rasa memang diorang ni memang memang muhasabah diri lah. Kita ni memang muhasabah diri. Kita ni akan cakap baik-baik, try lah. Okay, akak nak you try hari ni hari Ahad. Okay, tak nak try hari ni, try besok. Call diorang, call and just cakap, saya hanya nak build relationship, saya nak tanya je. Bagi cara-cara yang macam akak bagi. Okay, saya nak buat survey, nak tanya, because saya daripada insurance company, nak buat survey saja pasal COVID-19. Okay, you ada masa tak nak bercakap dengan saya? Alright, okay, saya tak tahu berapa minit saya ada lagi. And saya ada satu lagi daripada Pang Moon Bank. Alright. Saya seorang ejen baru, habis SPM. Apakah cadang anda bagi ejen-ejen muda seperti saya? Ejen-ejen muda seperti you kena banyak belajar lah. Banyak belajar, dan banyak baca buku motivasi, banyak baca buku insurance, banyak buka FB, MDRT FB page, belajar dari mereka. Okay, you kena belajar dan terus belajar. Macam saya, walaupun dah lama, saya masih belajar. Okay. Boleh Kak Yati? Okay, apa lagi ya? Kak, adik, Kak try buat call siapa-siapa ni mana boleh? Kakak tak ada masa nak call. Nanti kita call sama-sama Okay, Ches Amaliki, apa yang rejection paling teruk kakak pernah dapat? Waktu bila? Waktu kekangan saya tak pernah dapat rejection. Okay,
Waktu kekangan, semua yang saya call, semua yang saya jawab, saya text baik-baik belaka. Okay, semua kata, semua bila saya cakap, kalau nanti saya jumpa lepas top up, okay. Wah, apa-apa semua okay. So, bila diorang bagi okay tu, kita pun macam positif sangat. Betul tak? Kita rasa, wow, bestnya buat insurance ni. You know? Alright. Rejection paling teruk kakak pernah dapat. Tak adalah rejection paling teruk tu, apa yang you rasa rejection paling teruk? Orang tak beli je. Tak salah pun kalau dia tak beli, kita tak rugi. Okay, 10 orang awak jumpa, 1 je beli, 9 tak beli, siapa rugi? 9 tu yang rugi, dia yang tak beli, bukan kita. Kita dah jalankan tanggungjawab kita. So you jangan frust, okay? Okay, macam mana kalau ada yang reject call kita? Apa the best ayat akak untuk adik? Kalau dah reject, macam mana kita nak call? Okay, reject. Macam mana kalau ada yang reject call kita? Apa the best ayat untuk kita handle this situation? Macam akak cakap, before dia reject kita, kita kena buat supaya dia tak reject kita. Jadi, apa yang you boleh buat, you kena macam, yelah, you have to share lah, you have to educate them about insurance. Ataupun dalam call, you bagi tahu dia yang saya daripada this company, saya ada buat survey, you know. So, dia akan dengar. Okay, bila dia akan dengar, dia kata, dia akan bercerita. Pasal bila dia dengar, dia bercerita dan kita tanya dia, you ada insurance tak? Masa tu kita masuk, you ada protection. Saya ada medical card. Okay, fine. Alhamdulillah dah ada medical card. Bagus. Tetapi insurance tidak terbatas dengan medical card sahaja ya. Banyak sangat. Okay, you boleh masukkan critical illnesses. Okay, banyak. You kalau you ikut cara saya, nombor 2, you check all your existing client, apa yang dia tak ada. Banyak benda yang you boleh masuk untuk diorang. Upgrade client punya policy. Whereby critical illness amat penting. Okay, critical illness amat penting. Medical card memang ada, tetapi amat penting juga untuk you upgrade. Tengok medical card tahun berapa yang dia ambil. Sekarang you tahu, you bagi tahu dia yang medical ni very high, dia punya expenses. Okay, I tell you my story satu. Ada masa tak ni? I tell you, ada masa tak? Berapa minit lagi? I tell you my story. Husband saya, ada 3 minit lagi Saya nak bagi tahu you go back to the second one, the upgrade the existing client policy. That is important because dia kena pada saya. Semasa saya nak upgrade husband saya punya insurance, medical card tak dapat. Okay, saya tak dapat upgrade insurance dia because dia dah ada dah tinggi dan reject. So, apa yang terjadi pada saya bila dia kena stroke, dia masuk dalam ICU di Prince Court. So, company hanya bayar 100,000 saja per year, whereby the bill comes out to 370,000. So, mana saya nak korek? All the savings. So, this you boleh guna pakai untuk klien-klien you untuk upgrade dia punya medical card. Okay? Okay guys, kita hanya ada 2 minit saja. Saya akan berakhir di sini. You all jangan lupa besok there's another session from my buddy Rex Slim. Okay, dia dah 8 kali berturut-turut MDRT. You dengar dari dia, he's so brilliant. He has a lot of ideas. Then dia adalah one of us, an international speaker juga. Okay, so belajar dari dia. So Hafiz, Adriana, ejen-ejen baru. So you kena dengar every day at 11 o'clock. So, ada masa lagi? So, 1 minit lagi. Akak harap you all semua bersikap positif. Okay? Positif dalam menangani COVID-19. Because sebagai ejen, kita bukan hanya mengalami masalah-masalah sebegini. Banyak masalah kita. Jadi, nak stay sebagai ejen, you kena think positif. Alright? Okay. Assalamualaikum semua. What? Ada ke? Maaf untuk soalan tak. Saya juga minta maaf kalau ada soalan-soalan yang saya tak sempat jawab. You all boleh go to my Facebook, message saya. Okay, saya akan jawab. InsyaAllah. Thank you so much. Assalamualaikum.
N. Dia tekan N. Tapi dah. Tapi dah.